Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Dan ada syekh kami rahimahullahu ta'ala berkata, syekh kami itu iaitu Abu Bakar Al-Waraq nama dia, berkata di dalam majlisnya, yakni dalam majlis ilmunya, kebanyakannya tinggalkan tadbir atas orang yang menjadikan dikau. Yakni banyak perkara yang kamu kena serahkan kepada Allah, kerana Allah Ta'ala yang menjadikan dikau itu Allah. Jadi serahkan kepada Allah, maknanya hiduplah tawakal kepada Allah dan banyakkan serah pada Allah. Dalam Ibnu Athaillah mengatakan, arih nafsaka minat tadbir, maka rehatlah diri kamu daripada tadbir. Jadi kita kadang-kadang tidak rehatkan diri kita dengan banyak memikirkan perkara-perkara yang kita tidak pasti. Seumpama rezeki kita tak pasti, rezeki kita banyak mana hadapan nanti, maka kita telah menghabiskan fikiran kita, akal kita, masa kita dengan memikirkan sesuatu yang belum pasti. Jadi sesuatu yang belum pasti ini kita serah kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa bila kita serah kepada Allah Ta'ala, dari segi tadbir, apa makna tadbir ni? Gini, tadbir ni sesuatu perkara yang akan datang, akibat sesuatu perkara yang akan datang, itu dikatakan tadbir. Maknanya kita serahkan sesuatu yang akan datang. Macam hari ini, kadang-kadang kita terlalu fikir anak kita nanti besar nak jadi apa, ada harta ke tidak ada harta, kemudian kalau kita mati, apa isteri kita nak makan, apa anak kita nak kerja, siapa nak jaga dia. Jadi perkara ini sebenarnya kita kena serah pada Allah. Yang pentingnya adalah kita beribadat kepada Allah dan memimpin anak, mentarbiyah anak dan isteri kita kepada ibadah kepada Allah Ta'ala. Ada pun perkara yang berkaitan dengan akan datang, tentang rezeki sebagai contohnya, maka kita serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tidak bermakna apabila kita serah kepada Allah, kita biarkan begitu saja, tidak. Kita kena berilah didikan anak kita supaya anak kita ini dapat mencari harta, ataupun anak kita ini hidup dia dalam keadaan terjamin. Maka dikatakan di sini, serahkan kepada orang yang menjadikan dikau, yakni Allah, supaya dapat kesenangan, supaya kita dapat kesenangan kedua, yakni dunia dan akhirat. Dapat senang kita dunia akhirat, tak susah apabila kita menyerahkan diri kita kepada Allah dan kita serahkan perkara yang akan datang itu kepada Allah Ta'ala. Yang paling penting, kita ini duduk sebagai hamba Allah, lakukan amal ibadat kepada Allah. Maka dalam melakukan amal ibadat kepada Allah, yang pertama, jasad itu biar kita gunakan kepada tunduk kepada Allah. Seperti tubuh badan kita, biar kepala kita sujud pada Allah. Biar segala perbuatan kita ini memberi manfaat kepada akhirat kita. Kemudian kita jaga anggota kita, mata, tangan, kaki dan sebagainya. Kemudian hati kita biar ingat kepada Allah di mana saja kita berada, dan jangan putuskan hubungan kita dengan Allah, jangan putuskan ingatan kita dengan akhirat. Kerana tidak dapat lari manusia itu, semuanya perbuatan mereka akan dihitung dekat negeri akhirat. Maka sesiapa yang menjaga hatinya, jasadnya, hatinya, rohnya dijaga, lalulah dia ini akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Hasil keelokan dan kebajikan pada yang lagi akan datang, maknanya hasil yang kita buat perkara yang akan datang, dengan kebaikan, kebajikan, keelokan dan sebagainya, maknanya akan membawa kebaikan kita akan datang. Dan yang demikian itu kerana bahawasanya segala pekerjaan itu dengan kesudahannya kesamaran. Segala pekerjaan, segala perkara, urusan kita, kesudahannya kita tidak tahu, duduk dalam keadaan sama.
Maknanya anak kita, walaupun kita kata kalau boleh akan datang nanti besar nak jadi macam ni, tapi kita tak tahu. Kadang-kadang yang kita naknya jadi begini, tetapi yang menjadinya sebaliknya. Maka segala kesamaran perkara yang kehadapan itu, segala pekerjaan itu kesamaran, kita tidak tahu. Maka beberapa daripada kejahatan di dalam rupa kebajikan, dan banyak perkara itu perkara tak molek tapi nampak molek. Jadi di antara perkara yang hari ini kita duduk dalam tertipu, apabila kita melihat perkara itu molek padahal tidak molek, dan perkara itu tidak molek padahal molek. Banyak perkara-perkara yang macam itu. Jadi hari ini jaga-jaga, kita kena faham yang mana satu yang elok, yang mana satu yang tidak elok. Jadi kita kena tengok antara ulama dengan apa ni, kita kata apalah, dengan antara ulama-ulama akhirat dengan orang-orang yang melalaikan kita. Kalau hari ini minta maaf banyak, anak-anak kita lebih kenal pemain-pemain bola daripada ulama. Majlis-majlis ilmu ini mereka tidak cari. Tapi kalau betul-betul permainan, betul-betul hiburan, itulah yang mereka pergi. Ulama pun tak kata apa. Tak kata apa maknanya perkara-perkara yang macam itu. Boleh jadi ulama pun sama juga, boleh jadi. Maknanya boleh jadi, boleh jadi tidak. Jadi wallahu a'lam. Tapi yang paling penting kita ni biar dapat beza benda ni molek ke tidak molek. Yang paling penting kita dapat beza. Kerana agama ini dia kena dalil dia berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang ikut Quran, siapa yang ikut Sunnah, dia betul lah. Kalau yang pakai macam saya ini pun, tapi maknanya tidak mengikut Sunnah dan tidak mengikut Al-Quran, dia tidak betul. Bukan melihat zahir, tetapi melihat batin. Melihat zahir dan batin. Maka biar kita dapat beza. Sudah banyak majlis-majlis baik itu dipandang sepi, majlis-majlis buruk itu mendapat sambutan yang begitu banyak, sehingga kan dilihat seolah-olah majlis yang buruk itu majlis yang baik, majlis yang baik itu seolah-olah tidak baik. Maknanya, jadi ini jaga. Lalu dikatakan di sini beberapa daripada kejahatan di dalam rupa kebajikan, perkara yang buruk tapi nampak baik. Rupa kebajikan lalu orang memandang itu baik. Dan beberapa daripada mudarat, perkara yang mudarat ini bukan mudarat jasad saja, tapi mudarat hati kita, mudarat kepada akal. Mudarat kepada akal, mudarat kepada hati, mudarat pada jasad, itu sudah pastinya. Jasad, akal, hati, dan mudarat kepada iman, kepada amal ibadat kita. Pada menghalakan manfaat, tapi perkara itu mudarat menarik kepada manfaat. Tengok macam seolah-olah ada manfaat. Perkara itu perkara mudarat. Dia boleh mudaratkan akal kita, boleh mudaratkan hati kita, boleh memberi mudarat kepada akhlak kita. Tetapi dilihat itu manfaat. Dilihatnya manfaat. Jadi kadang-kadang kita dapat beza. Kadang-kadang disebutkan nama baik, amal, konsep amal. Mana konsep amal? Kenapa tak letak soleh? Konsep amal soleh. Kita pun dengan konsep amal. Bila dengar konsep amal, lalu ini konsep amal. Maknanya akhir sekali tak kira dalam itu ada bercampur lelaki perempuan, dalam itu ada orang yang tidak sembahyang, di dalam itu ada orang yang mendedahkan aurat, di dalam itu ada yang bercampur gaul, macam-macam perkara yang ada. Tetapi nama itu cantik. Bila nama itu molek, lalulah terpedaya kita dengan nama, padahal benda itu mudarat kepada akhlak kita, hati kita, amal kita dan sebagainya. Sebab itulah kita kena ingat satu-satu perkara ini kita kena memandang tentang hukum hakam Allah. Kalau dalam hukum itu tidak boleh, maka tidak boleh lah ia. Baik, maka banyak yang menghala akal manfaat, banyak hala manfaat. Sebab itu dia suruh kita jaga hati. Kadang-kadang seorang itu dia ilmu tidak tinggi, ilmunya tidak tinggi, tetapi dengan hati dia ingat pada Allah, Allah Ta'ala pelihara dia. Dia pun tak tahu halal ke haram, dia pun tak tahu syubhah, dia pun tak tahu halal haram.
Tapi dengan hati yang ingat pada Allah, hati yang berzikir pada Allah, dia rasa tidak mau ambil. Sebab itu kadang kalau kita menjaga hati kita, nanti Allah Ta'ala beri cahaya dalam hati kita, sehingga kita dapat membezakan yang mana satu yang baik, yang mana satu yang buruk. Dan beberapa daripada racun lah, bukan jin tu, itu jadi rajin kalau jin. Beberapa daripada racun di dalam kelakuan rupa madu. Madu racun tapi nampak madu. Madu disangkakan racun, racun disangkakan madu. Ada ayat lu di tangan kanan madu, di tangan kiri racun. Aku tak tahu yang mana satu nak pilih. Mana lagu Dauti. Maknanya. Jadi dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa sudah banyak perkara itu racun, tapi didapati seperti madu. Orang nampak itu baik, bagus, tapi sebenarnya racun. Racun yang boleh merosakkan kita. Kadang-kadang kita rasa bagus. Saya contoh diri saya lah, contohnya. Maknanya kalau saya kata saya ini perlu berniaga lah, contohnya. Saya nak berniaga besar-besaran. Walaupun saya kata saya nak berniaga besar-besaran, maka kita tak tujuan dia. Tujuan dia apa? Tujuan dia nanti kita nak membina bangunan besar. Mana macam saya pergi seorang baru ini, dia suruh saya cari tanah 100 ekar. Saya cari tanah 100 ekar. Saya tugas saya cari saja, bayar projek semua dia. Tapi kalau saya cari jumpa, kalau dia buat projek, saya ada bahagian saya, kata dia. Kita dengar seronok juga. Seronok. Lalulah kita rasa bagus ini, baik. Dia pun katalah, dia tak apalah ni, andai kata saya kata kalau saya berniaga nanti kalau saya harta banyak, nanti saya nak buat pondok banyak, madrasah banyak. Kan nampak bagus tu kan. Maknanya nak buat kebajikan, nanti nak bagi banyak lagi, orang fakir miskin datang banyak kita nak bagi. Kemudian nanti kita nak bagi anak-anak yatim. Macam-macam kita dah fikir. Kalau ditanya orang, bagus tak tu? Memang bagus. Tetapi bila kita tumpu pada ibadat, rosok amal, tumpu pada perniagaan, rosok amal ibadat kita. Rosok amal ibadat kita pun habis masa, kita pula habis fikiran. Dulu fikir lain, lagi fikir lain. Orang tanya, mana ustaz? Dulu lain, sekarang lain. Maknanya. Jadi kadang-kadang tu jadi rosok. Mana ni tak duduk kuliah semua ni. Dia kata apa? Projek besar. Projek besar. Jadi kita boleh beritahu orang, kita kata tak apa, saya nak nanti saya buat kebajikan. Tapi dia tidak sedar bahawa mudarat itu banyak. Mudarat itu banyak. Mudarat dari segi akal. Dulu duk fikir ke akhirat, fikir ke dakwah, dan ni dah fikir. Maknanya dulu duk fikir ke ibadat, tak ada dah. Dulu habis masa kepada berdakwah, dan ni habis masa melancung. Berjalan projek. Lepas pada tu dulu fikir apa ni, tujuan lain, dan ni tujuan lain. Akhir sekali dia tidak sedar bahawa perkara itu mengheret dia kepada perkara yang tidak manfaat. Mudarat dia, tapi zahirnya ditunjuk oleh. Ingat, tipu daya iblis, tipu daya syaitan ini cukup kuat. Sebab itu kita ni bangun tidur tak ada fikir dah. Jaga-jaga dua. Kenapa dua? Nafsu syaitan, dua ni jaga. Kalau ada apa-apa saja kita tengok, ini jaga, ini nafsu nak narik kita ni kepada kejahatan. Jaga ini syaitan nak narik kita pada kejahatan. Begitulah kedudukan. Sebab itu saya dah beritahu bahawa ini mengatakan bahawa kita ni tak selamat sebenarnya. Wa amal ibadat banyak, mai uju pula. Rajin aku. Mai gitu pula. Tak selamat. Rasanya rajin lah aku ni. Rasa baik pada orang lain bila buat amal ibadat banyak. Itu orang satu kita buat seorang. Malam-malam kita bangun, orang lain tak tahu. Lepas sembahyang kita berdoa, baru kita rasa bagus kita. Esok pula, bangun pagi pula, kita pula baca Quran, orang mari dengar kita baca Quran. Orang mari buat sedap hari. Habis bunuh riak pula. Habis rasa kita, amal ibadat kita. Mana? Tak selamat kita. Tak fikir-fikir.
Akhir kali kita kata malah awak amal ibadat kan buat amal ibadat. Ya kan amal ibadat wujud tak buat tu. Tak betul juga. Tak tahu nak buat mana kita. Ini bahayanya kita. Sebab tu kita duduk dalam tipu daya tau. Maknanya tipu daya. Tidak ada jalan. Jalan dia kena serah pada Allah. Jalan tadi. Apa-apa serah kepada Allah. Sebab itu ulama mengajar kita kalau nak tidur banyakkan istighfar. Nak tidur istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ni lah dengar lagu 7 lagu. Maknanya jadi kena banyak istighfar masa kita nak hidup. Baik Allah Ta'ala bersihkan hati kita. Dan ingat, kalau kita tak tahu tipu daya ini, kita lah akan kena. Kita sangkakan racun itu madu, kita sangkakan madu itu racun. Madu di sebelah tangan kanan, racun tangan kiri. Mana satu nak pilih? Aku pun tak tahu katanya. Okey, baik. Dan engkau itu jahil dengan kesudahannya. Kita semua tak tahu kesudahan kita. Kita tak tahu kesudahan kita. Maknanya sebab itu kalau kita dah duduk amal ibadat, jangan nampak ke depan. Nampak ke depan, mana kita jangan cari yang ke depan. Kalau kita tak ada dalam diri ibadat, macam saya katalah. Sebab tu saya tengok sahabat saya betul bagus. Saya puji sungguh dia. Maknanya dia sehingga dia perniagaan dia maju, dia berhenti. Sebab dia bidang, dia bukan bidang tu. Tapi Allah Ta'ala uji dia. Dia bidang dakwah. Mengajar di masjid. Hari kali berhenti mengajar, tumpu kepada perniagaan. Mari bulan Ramadan ibadat kata kurang pada dulu. Lemah ibadat, jadi balik semula pada yang asal. Jadi sekarang ini kita tak tahu, kita tidak tahu kesudahannya, dan kita tidak tahu apa yang berlaku akan datang. Maka kita duduklah sekarang ini dalam ibadat kepada Allah. Jangan kejar yang sesuatu kita tak pasti. Nanti apa yang sudah kita ada kita akan hilang. Betul. Nabi ada pesan sahabat Nabi yang hidup susah tapi beribadat. Nabi suruh sabar. Tapi dia nak kaya, dia nak kaya sungguh. Dia suruh Nabi doa, Nabi doa. Akhirnya lalai dia. Tinggalkan Rasulullah. Jadi itu bahaya. Maka dikatakan bahawa jahil dengan kesudahan dan dengan asrar rahsianya. Satu rahsia Allah kita tak tahu. Allah Ta'ala beri kadang-kadang satu perkara kita tak tahu akan datang. Tapi beginilah, kalau kita dapat sesuatu yang disangka musibah, kita sangka musibah, itu sebenarnya tanda Allah Ta'ala nak lebih baik daripada itu. Kecuali kita tak sabar, kita marah pada Allah. Tapi kalau nampak je musibah, ini ada satu perkara yang lebih baik. Bila Allah Alam, tapi pasti ada yang baik. Sebab Allah Ta'ala sebut dah, asa antakurahu syai'an fahuwa khairul lakum. Sebenarnya sesuatu yang kamu tak suka, itulah baik bagi kamu. Kita tak suka, tapi benda tu baik bagi kita. Maknanya dan yang pertama, kita tak tahu rahsia-rahsia Allah. Rahsia Allah jadi kita macam ni, rahsia Allah jadi macam ni, kita tak tahu. Saya dahulu belajar SPR dahulu. Hari-hari ayah kata pergi pondok pergi pondok. Bagilah pondok. Pergi pondok tu bukan pergi. Pergi juga, dia panggil paksa rela. Paksa rela, lepas kena paksa rela pergi. Belajar minta. Buat ambil persendirian, boleh lulu lah, boleh tahan lah sikit. Lebih baik pada dulu. Minta you sini, minta sini, semua tak dapat. Apa minta ke luar negara pun tak dapat. Ya, keluar negara duk pondok lah. Berasa kecewa juga. Kecewa juga. Tapi bila dah mari habis belajar, mari mikir, mujur dapat dulu. Mari mikir gitu. Tak apalah, kita tak tahu rahsia Allah. Rupanya sesuatu yang Allah Ta'ala beri itu, rupanya Allah Ta'ala sebagai tanda kasih sayang.
Sebab kita ni hati lalai. Lalai dengan harta, lalai dengan pangkat, lalai dengan nikmat. Tak apa saja Allah Ta'ala beri. Beri kesihatan, lalai kesihatan. Baru kadang-kadang orang yang sakit ini Allah Ta'ala sedarkan dia supaya dia merasai nikmat, besarnya nikmat kesihatan. Orang yang ada orang yang tidak ada harta, dia rasa besar nikmat ada harta. Orang yang sakit dia rasa betul besar nikmat sihat dia. Maka kita yang sudah ada, kalau ada harta, ada kesihatan, maka gunakanlah untuk beribadat kepada Allah. Satu rahsia Tuhan. Yang kedua, rahsia apa tak tahu? Ini cukup bahaya ni. Rahsia tipu daya nafsu dan syaitan. Dia kita tak tahu. Bukan semua orang tahu. Dan banyak orang tak tahu rahsia tipu daya syaitan. Dan sudah banyak orang yang terkena tipu daya syaitan yang terdiri daripada orang-orang yang saleh. Bahkan apa yang berlaku kepada Nabi Adam AS, Nabi Adam yang sudah dimasukkan dalam syurga, tapi terkena tipu daya syaitan. Wa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Allah Ta'ala hantarkan syaitan, maka syaitan menggoda Siti Adam, Nabi Adam dan Siti Hawa, fa akhrajahuma mimma kana fi, sehingga kan dikeluarkan Adam dan Hawa daripada syurga yang dia duduki. Adam mari takut kita. Kalau Nabi Adam pun terkena tipu daya, macam mana dengan kita? Sehingga kan Allah Ta'ala memberi syaitan ini boleh menggoda Nabi Adam, boleh menggoda Bani Adam, maknanya anak-anak Adam, tetapi kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Siapa hamba Allah yang ikhlas ni? Hamba Allah yang ikhlas ini siapa? Yang dia buat semata-mata kerana Allah. Kita kalau buat kerana malu, kita tak ikhlas lagi. Maknanya maka buat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Sebab itu Adam AS yang digoda oleh Iblis, tiga Iblis berjaya, syaitan berjaya, keluar Nabi Adam. Lalu Allah Ta'ala kata, Qul nahbitu minha jami'a wa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Keluar kamu daripada, turun kamu daripada syurga ini kedua-duanya, tercampur di atas muka bumi. Nanti dekat atas muka dunia akan datang hidayah aku. Kalau kamu ikut hidayah aku, kamu tidak akan susah, kamu tidak akan berduka cita. Ikut hidayah Allah, selamat. Nabi Adam. Lalu Nabi Adam mengikut hidayah Allah dengan cara apa? Dengan cara taubat. Kita tak selamat kecuali beberapa jalan saja. Yang pertama, taubat pada Allah. Orang taubat selamatlah. Kena banyak taubat. Taubat banyak-banyak. Bukan kata taubat rekod tu lampu. Maknanya dan kita kata taubat rekod lah buat. Bukan gitu. Ini taubat nasuha. Taubat betul-betul taubat. Yang kedua, yang pertama orang yang bertaubat. Yang kedua orang yang ikhlas. Berat kita. Yang ketiga orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa orang yang Nabi Adam AS ikut hidayah Allah, selamat dia. Lalu syaitan menggoda anaknya Habil dan Qabil, sehingga Qabil membunuh Habil. Ayah dia itu Nabi, itu pun tak selamat. Apatah lagi kita duk fikir Nabi tak selamat, anak Nabi tak selamat, takut kita. Dalam keadaan kita. Dan pemusuhan ini terus berlaku sampai kepada kita hari ini. Sebab itu Allah Ta'ala sebut innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu saudara. Yang musuh itu inna syaitana aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Yang musuh kamu syaitan, maka jadikanlah syaitan itu musuh kamu, bukan orang yang sama-sama kita musuh. Yang kita bermusuh hari ini syaitan, yang ganggu kita, iblis ganggu kita beribadat kepada Allah Ta'ala.
Sehingga kan berjaya dia tunjuk hak baik itu molek, hak baik itu tak molek, hak tak molek tu molek. Habis kita tertipu daya. Tertipu daya sehingga kan kita sangka kita duduk dalam molek. Mana kita duduk dalam molek. Kadang-kadang kita tak tahu syaitan yang membisikkan kita semayang sunat duha tu. Syaitan yang bisikkan kita. Kita semayang juga. Siap kali kita malam mayang dia bisik mau. Mayang lah, jangan mayang. Termayang juga. Rupa-rupanya kita terkena tipu daya. Kerana syaitan kata orang ni mudah penyakit ujub. Siapa yang mudah penyakit ujub, nanti syaitan rajinkan kita ibadat. Kita pun rajin ibadat. Kau kuat ibadat, kau ujub. Tak ujub, rasa bangga diri. Maknanya kita pun kalau macam tu malah ibadat, kau jauh dengan Tuhan pula. Susah kita, tak selamat kita. Maknanya lalu dikatakan di sini rahsia tipu daya. Maka apabila engkau hendak akan pekerjaan yang putus, maknanya kamu nak melakukan satu pekerjaan secara putus, maknanya apabila kita telah tetapkan nak buat satu pekerjaan itu pekerjaan apa? Pekerjaan ibadat pada Allah, dan engkau ambil dengan ikhtiar engkau, ambil dengan pilihan engkau. Ikhtiar ini pilihan. Maka engkau putuskan akan dia, maka kamu tetapkan dia dengan istiqamah. Kalau nak buat satu benda, kita tak istiqamah. Sunat duha sekejap berhenti, puasa sunat sekejap berhenti, mayang malam kemudian tidur dulu. Maknanya tidak istiqamah. Batu Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Buatlah amal ibadat kepada Allah Ta'ala yang paling penting berterusan, wa in qalla, walaupun sedikit. Biarlah kita hanya boleh buat 2 rakaat saja, biar dua. Tapi yang paling penting berterusan, kita buat. Maknanya jadi kalau boleh berzikirlah 100 hari sudah. Yang paling penting istiqamah. Jangan kita tertipu daya pula. Bila kita baca siapa yang berzikir banyak-banyak nanti murah rezeki. Zikir banyak-banyak nanti dapat apa-apa. Jadi kita berzikir untuk tujuan benda tu. Itu tipu daya kok. Kita berzikir, kita buat apa-apa ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dikatakan di sini putus, dikatakan kau ambil dan maka engkau putuskan maknanya tetapkan secara istiqamah dalam ibadat yang nak lakukan. Baik itu saya minta kepada jemaah muslimat, biar ada satu amalan yang kita istiqamah. Kalau pada hak wajib saya kira lah. Saya istiqamah mau mayang 5 waktu tu saya kira lah. Saya puasa Ramadan tiada tahun. Apa Ramadan saya puasa? Itu tak kira. Tak kira. Itu memang wajib yang tidak dapat dinafikan, mesti kita kena buat. Mesti ada amalan sunat yang kita buat secara berterusan. Yang amalan sunat yang kita buat secara berterusan, inilah yang dipanggil tariqah, jalan. Bukan tariqah ni zikir itu saja, bukan. Ada orang suka baca Quran dia hari. Ada orang suka baca Quran. Ada apa? Maknanya jadi kita nak baca Quran. Baca Quran dia ada hari, baca. Kalau boleh sedikit bacalah sedikit. Boleh baca semuka. Dulu kita baca 2 juzuk biasa. Dan ni 1 lah, 2 lah balik dah. Mana jadi berat sangat. Sama nak kena sejuruk kira mo 5 lah lagi baca selah, 4 lah lagi super ngemai terawih. Agak takbir 2 rakaat, sekejap lagi 18 rakaat lagi. Agak takbir lagi 16 lagi. Pengalaman. Jadi nak beritahu, minta amal ibadat biar kita buat istiqamah. Mungkin di kalangan kita ni ada yang mengekalkan sembahyang duha. Mengekalkan sembahyang duha.
Ada di kalangan kita yang mengekalkan membaca Al-Quran lepas subuh. Apa baca Quran lepas subuh? Ada yang mengekalkan baca Quran lepas asar. Baca Quran. Ada yang mengekalkan dengan maya ilmu. Setiap kuliah malam dia hadir semua. Kekalkan perkara-perkara yang baik ini, kekalkan. Maknanya, jadi dalam keadaan macam itu, kita nak dalam buat istiqamah, putuskan buat sama. Kerana perbuatan istiqamah ni, amal ibadat istiqamah ni, jadi menyebabkan kita ini jadi kuat. Maknanya jadi akan dapat pertolongan daripada Allah. Maka apabila terlebih segera barang yang menjatuhkan di dalam binasa, kalau perkara yang cepat menjatuhkan kita dalam binasa, dan engkau tiada mengetahui, maka apa terlebih segera barang yang menjatuhkan dalam binasa dan engkau tiada mengetahui. Perkara yang jatuh kepada kemudaratan ni banyak kita tak tahu. Jadi kalau kita banyak tidak tahu macam mana cara dia, yang pertama mesti kena ada pimpinan guru yang mengetahui tipu daya. Saya bukan orangnya. Boleh cari orang-orang lain, guru yang dia anggap musyrik, yang tahu akan tipu daya. Tanya dengan guru, saya ini lemah lah berzikir macam mana cara dia, apakah amalan yang perlu dibuat. Maknanya kemudian bila dalam keadaan tu kita jatuh, kita kena tahu benda-benda datang bisikan apa-apa dan sebagainya, kita kena tahu. Dia seorang itu, saya melihat dia bagus orangnya. Bagus, memang mengatasi saya sangat-sangatlah. Saya ni sangat jauh dengan dia. Dia kalau dikatakan waktu sembahyang itu, contohnya maghrib, maka pukul 6 itu kadang-kadang sudah sampai ke madrasah. Bagus dia. Maknanya. Jadi dalam keadaan macam tu, awal dia suka sembahyang awal dan sebagainya. Tapi satu hari saya melihat dia sudah tidak datang ke madrasah, datang ke kuliah. Lalu dia tanya dia, dia kata ada orang beritahu kepada dia, ada satu barang kalau kita jual ni molek. Jadi dia beritahu kepada saya, dia tak beritahu kepada saya, beritahu kepada orang lain. Dia kata dia malu nak jumpa saya, tapi beritahu kepada ustaz. Dia nak buat ni pun nak tolong madrasah ustaz, katanya. Jadi oleh kerana dia tak datang, dia pun segan dengan kita. Lalu saya beritahu kepada sahabatnya seseorang, saya katakan bahawa yang ada dahulu, pekerjaan dahulu kekalkan. Jangan ambil yang baru. Kerana bila kita ambil yang baru, sekarang ini kita sudah lalai kepada Allah. Tidakkah lalai dikatakan bahawa kalau maghrib itu patutnya sudah, sebelum maghrib sudah ada, maghrib pun tidak ada, kuliah pun sudah jadi orang Terengganu kata celah dulu, dah sekali. Lalu dengan izin Allah dia tinggalkan pekerjaan dia dan kekal dengan pekerjaan yang dia ada. Alhamdulillah sekarang ni dia pada hadir. Boleh hadir. Tapi jaga kita kadang-kadang tak tahu tipu daya. Dia salut dengan kebaikan. Apa dia salut dengan kebaikan? Kebaikannya nak tolong agama. Kita nampaklah nak tolong agama tu, kita nampak yang tu saja. Tetapi kita tidak sedar dalam itu ada tipu daya. Sebab tu kena jaga. Ulama pun kena tipu daya. Orang-orang alim kena tipu daya dengan ilmu dia. Orang-orang abid ahli ibadat tertipu daya dengan ibadat dia. Siapa yang selamat? Sebab tu orang yang tidak ada apa-apa ni orang selamat. Sehingga kan saya pernah dengar seorang yang berkata, dia kata sesiapa yang tidak ada harta banyak, ilmu yang tidak banyak, harta banyak pun tidak ada, ilmu banyak pun tidak ada, ibadat banyak pun kurang, tetapi dia adalah orang yang duduk dalam kebaikan, dia mendapat sebahagian wali Allah. Bukan ibadat banyak dapat awak benda, tapi dia duduk dalam kebaikan semua. Sebab apa? Sebab nak goda ikut ilmu tak ada. Goda ikut harta tak ada. Nak ikut ibadat tak banyak. Maknanya
Jadi sedar tidak sedar kita dalam ibadat, kita lupa akan tipu daya daripada syaitan dan dengan nafsu. Siapa yang selamat daripada tipu daya ini, maka selamatlah dia. Tapi ingat, Nabi Adam pun pernah ditipu daya. Dan juga begitu juga dengan orang-orang yang soleh, tertipu daya dia. Maka kita kata di sini bahawa dasarnya telah hikayatkan, ni ahli cerita, telah hikayat ni ceritalah bahawasanya setengah obat ini ahli ibadat. Kalau seorang ahli ibadat dipanggil abid. Kalau obat ni orang-orang ramai ahli ibadat. Setengah daripada obat ahli ibadat adalah memohonkan Allah Ta'ala, yakni dia berdoa minta kepada Allah bahawa melihatkan iblis yang kena laknat. Minta iblis. Tak pernah doa minta iblis, minta doa lah. Baik tampuk, tak berani. Mana dia doa nak minta, nak tengok iblis sekali. Maka dikatakan orang baginya, orang beritahu kepada dia, pohon olehmu akan Allah, mintalah doa dengan Allah Ta'ala afiat sihat, supaya kamu boleh kekalkan ibadat. Berapa tu minta doa nak tengok iblis? Tengok iblis. Jadi minta doa. Katanya orang lain pada dia, minta doa lah kamu biar afiat sihat, supaya dengan sihat ini boleh buat amal ibadat. Ya betul, kalau kita sihat kan sedap buat amal ibadat. Leni berasa darah, leni buat amal ibadat. Dulu pun darah juga. Dulu lagi teruk sebenarnya, tapi leni rasa lagi berat-berat juga. Jadi nak beritahu minta sihat, kerana dengan kesihatan ini kita boleh buat amal ibadat. Kalau tak sihat, tak datang kita sini. Allah Ta'ala beri sihat. Lalu katanya kepada ahli ibadat ini yang doa, tak ada doa lain, minta iblis. Tengok iblis. Tengok iblis. Stop cerita ni dulu, ada cerita lain. Ada satu cerita, dia ini minta dengan Allah, minta nak tengok syaitan. Nak tengok syaitan. Lalu doanya tidak dimakbulkan. Tidak dimakbul. Sehingga dia lagi kecewa. Minta tak beri, minta tak beri. Lalu dia minta benda lain. Bila dia minta benda lain, Allah Ta'ala nampak syaitan. Bila dia tengok Allah Ta'ala nampak syaitan, maka dia terkejut dia. Kerana setiap seorang itu dipenuhi oleh syaitan. Penuh syaitan. Maknanya seperti satu makanan dihurung oleh lalat yang banyak. Itu syaitan. Batu kita ni jangan nampak lagi dah orang. Nampak syaitan. Tapi jangan tengok orang tu syaitan. Mana bukan. Tengok ini tipu daya syaitan. Syaitan tu pernah duduk dekat orang. Lalu dia kata, ya Allah, Engkau telah tunjukkan kepada aku syaitan, maka bagaimana seseorang itu nak selamat daripada tipu daya syaitan? Satu kuliah ayat baru ni saya beritahu, kita duduk dalam tipu daya Dajjal. Kita duduk dalam tipu daya Dajjal. Hari ni kita bercakap, kalau syaitan dapat tahu, kecuali kalau orang yang bercakap itu ada cahaya. Kalau dia ada cahaya, dia dekat dengan Allah, memang syaitan tak ada dekat. Sebab itu masa zaman Rasulullah SAW, Dajjal ini diikat dan syaitan kecewa. Kecewa zaman Rasulullah. Jadi iblis ini dia engkar kepada Allah yang pertama ketika sujud pada Nabi Adam. Engkar. Bila dia engkar, dia termasuk dalam keadaan dalam wakana minal kafirin, orang yang kufur pada Allah. Tapi masa zaman Nabi Musa AS, syaitan nak bertaubat. Zaman Nabi Musa, bila syaitan nak bertaubat, disuruh buat amalan taubat, tinggal satu lagi. Kalau kamu nak bertaubat, maka kamu kena sujud di kubur Nabi Musa. Kata syaitan, kalau suruh sujud di kubur Nabi Musa, dia tidak mahu, maka taubatnya tidak diterima.
tidak diterima, lalu dia terus memusuhi. Maka syaitan ini dia akan memusuhi orang alim, orang jahil, orang ahli ibadat, orang ada harta, orang ada pangkat, semua dia akan goda. Dia goda ini dengan dia ini di istihar perang. Betul-betul dia akan perang. Dia akan goda. Kalau sang suami yang soleh, dia goda isteri pula. Kalau isteri soleh, dia goda anak. Kalau satu keluarga soleh, dia goda pula cucu. Mari menantu dia goda. Begitulah keadaan kita. Dia tak akan biarkan kita. Maknanya. Lalu dalam keadaan macam itu, syaitan ini akan dibantu dengan Dajjal. Dajjal ini akan dibantu dengan jin-jin. Jin-jin yang jahat. Sebab itu disebut dalam Al-Quran, minal jinnati wan nas, daripada jin dan juga manusia. Manusia itu sebenarnya dia tidak jahat, tetapi dia telah ditipu daya menjadi dia jahat. Dia pun begitu. Akhir sekali kita duduk dalam keadaan buat ibadat pun tak selamat. Mana tipu daya. Ni nak saya cerita. Kita dikatakan bahawa orang itu kata pada dia, mintalah kamu kepada Allah afiat, mintalah sihat. Kalau kamu sihat boleh buat amal ibadat. Maka enggan dia tidak mahu. Dia tidak mahu minta kepada Allah dia beri sihat, tapi dia minta dengan Allah dia dapat tengok iblis juga. Maka enggan ia, malaikat melihat ia akan demikian itu. Dia kata boleh, aku nak minta afiat, tapi biar aku nak tengok dulu iblis sekali. Maka dia berdoa minta iblis, tengok iblis. Maknanya maka menyatakan akan dia Allah Subhanahu Wa Taala baginya. Maka Allah Taala pun menyatakan, maknanya setuju ataupun makbul. Allah Taala terima dia. Tak apalah nak tengok iblis. Maka Allah Taala pun buka dia. Maka tak kala melihat dia akan iblis. Maka oleh abid, seorang abid, iaitu orang ahli ibadat itu, jangan marah meminta seorang boleh. Melihat dia akan iblis. Nampak dia akan iblis, maka berkendak memukul ia akan dia. Lalu dia nak pukul iblis. Boleh pukul iblis. Lalu dia nak pukul iblis tadi. Maka berkata iblis al-la'in, iblis yang dilaknat. La'in itu laknat. Maka katalah iblis tadi, iblis ni bijak. Lepas tu kata seorang syekh, ingat, orang alim ini tidak selamat lagi. Mana? Saya cakap ni siapa dah, saya ingat syekh mana. Dia kata orang alim ni tidak selamat lagi ustaz, dia kata. Kalau kamu katakan kamu alim, iblis alim lagi. Paling alim, iblis ni paling alim, paling banyak kufur dengan Allah. Lu jaga-jaga, dia kata. Lalu iblis tengok bijak sana, iblis tipu ni habis ni orang ahli ibadat. Apa dia kata? Dia kata jikalau tiada bahawasanya engkau lagi hidup 100 tahun, nascaya aku binasakan akan dikau dan menseksakan akan dikau. Kata iblis ni. Iblis jumpa orang ahli ibadat. Ahli ibadat dapat tengok iblis. Lalu iblis kata, mu nak pukul aku boleh pukul kamu dan aku boleh seksa kamu, tapi mengikut pengetahuan aku, kamu hidup 100 tahun lagi. Jadi kalau aku pukulmu pun tak jadi apa, mu tak akan mati. Dan kamu ini mengikut pengetahuan aku dapati bahawa kamu ini hidup 100 tahun lagi. Dia kata gitu. Katanya iblis tadi. Jikalau tiada bahawa engkau lagi hidup 100 tahun, kalau tidak kerana mu hidup 100 tahun, nascaya aku binasakan akan dikau dan menseksakan akan dikau. Nascaya aku akan seksa kamu, aku binasakan kamu akan mati kalau tidak. Tapi kalau aku seksa kamu, kalau aku pukul kamu pun tak mati, sebab aku tahu mu hidup 100 tahun lagi. Kata dia. Maka tertipu daya ia, ahli ibadat tertipu daya. Dengan kata iblis tadi, dengan tipu daya iblis tadi. Lalu dia percaya iblis itu kata dia hidup 100 tahun, dia percaya.
Lalu menyangka bahawa lambat lagi aku mati. Kawan tu dah ahli ibadat, tapi iblis kata gitu, percaya selalu. Itu bahaya. Batu orang-orang yang sesat-sesat itu, dia mengenal kan? Yang mengaku gajah langit tu. Baik, kita boleh kata ni sesat, kita tak mau ikut dia. Apa pula orang boleh ikut lagi dia? Ramai pulak tu, orang ikut dia. Ustaz pun ada, orang alim pun ada. Kita boleh kata gitu, asyik kali. Tahu aku kan. Cuma pergi sekali. Kalau kaya kita tak boleh tipu daya. Sebab itu orang kalau tidak ada ilmu hikmah, ilmu yang betul dalaman, maknanya ilmu tipu daya iblis syaitan, jangan cakap surah. Ada sihir tipu daya tu. Sihir tu menawak belaka. Dia tengok dia tikar tebu. Dia nak tikar-tikar, kita kenapa ni tikar? Maknanya sebab itu dikatakan iblis ni bijak dia. Siapa orang tu cari, panjang lagi umur aku punya. Maknanya kata iblis tadi kata, lalu tertipu daya dan berkata ia pada dirinya, yakni dia cakap dalam hati. Berkata dia pada dirinya, yakni di dalam hatinya, bahawasanya umurku lagi jauh panjang, umurku panjang lagi rupanya. Iblis tak mati kita. Banyak tipu daya. Nanti kalau kita berzikir pun begitu juga, berzikir Allah Ta'ala beri kehebatan. Dia pun kata muni wali. Wali ni ada 3. Satu, dia wali, dia tahu dia wali dan dia mengaku dia wali. Yang kedua, dia tak tahu pun dia wali, padahal dia wali, dan dia tak mengaku dia wali. Yang ketiga, dia sahih bukan wali, tapi dia mengaku dia wali. 3 bahaya. Kalau orang tanya saya, insyaAllah saya pun akan mengaku wali. Bila anak perempuan saya nikah. Wali juga. Ya, sehari pun. Jadi sekarang ni dia kata apa? Umurmu panjang lagi. Tengok dia kota ni. Dia kata umur panjang lagi. Sebab tu dia boleh bisik hati kita. Kadang-kadang dia bisik hati kita, muni baik tu, ibadatmu Allah Ta'ala terima tu. Mati tak ada benda dah masuk syurga tu. Ingat, kadang-kadang mimpi Rasulullah itu tipu daya lagi. Kadang-kadang karamah itu tipu daya lagi. Walaupun dapat karamah, letak dia selamat kita dengan gantung dengan Tuhan dia. Jangan gantung dengan karamah. Jangan gantung dengan ulama-ulama yang kita duduk dekat dia. Kita duduk kawang dia dalam dia selamat. Itu belum tentu. Belum tentu. Selamat saja. Siapa gantung dengan Allah selamat. Sebab tu awal ayat Qul a'udzu birabbin nas. Katakan Muhammad minta berlindung dengan Tuhan manusia, dengan Allah. Jangan minta berlindung dengan lain pada Allah Ta'ala. Kita ada gantung ibadah, buat ibadah, sedar kita tipu daya lagi. Sesiapa yang merasa dia bagus, mana dia sudah bagus, sudah rapat dengan Allah Ta'ala, boleh jadi dia semakin jauh dengan Allah. Maknanya tipu daya. Lalu dia kata bahawasanya umurku lagi jauh. Mana jauh tu panjang, umurku panjang lagi. Maka aku mengerjakan barang yang aku kehendak. Maka aku boleh buatlah barang yang aku kehendak. Aku boleh buat maksiat banyak-banyak. Tak apalah, lambat lagi kan. Kita kalau kita tahu lambat lagi, 88 orang mati. Ni 40 tak apa lagi. Lambat lagi, nanti ya mau 60 nanti ya, ataupun 70 dekat-dekat last minute. Masa tu tobat sungguh-sungguh, nangis sungguh-sungguh. Siapa tahu? Kita tak tahu di mana kita mati, tak tahu sebenarnya. Lalu dia kata, kalau macam itu kena buatlah apa yang kita kena. Boleh buatlah maksiat. Lalulah dibuatnya maksiat. Buatlah maksiat. Katanya, maka aku mengerjakan barang yang aku hendak, kemudian aku tobat. Aku buat dulu maksiat, akhirnya aku tobat.
Tak apa, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Apabila kita taubat ikut syarat dia, dan kita lepas taubat kita taubat sungguh-sungguh, jangan main-main tau. Allah Ta'ala terima, tak ada apa-apa lah. Ingat, kalau orang itu melakukan maksiat dengan meninggalkan ibadat, sebagai contoh, meninggalkan ibadat sembahyang, kalau dia bertaubat pun dia kena qada ibadat sembahyang yang dia tinggal. Kena tinggal. Kalau dia meninggalkan puasa, maka dia bertaubat pada Allah, dia kena mengqadakan puasa yang dia telah tinggal dahulu. Kalau dia kata dia maksiat banyak-banyak, kemudian dia ambil hak orang banyak-banyak, nanti dia bertaubat, dia kena pulang balik hak orang tadi. Baru jangan tipu daya kita dengan maksiat. Kita boleh buat maksiat, tapi kita taubat belum tentu Allah Ta'ala terima. Kalau Allah Ta'ala terima, dialah orang yang paling beruntung. Kerana kullu bani Adam khata'un, setiap manusia itu melakukan kesalahan. Buat salah, siapa-siapa pun buat salah. Dah kira lah dia ulama ke tak ulama, dia pakai jubah serban ke tak pakai jubah serban, dia baca Quran tiada hari ke, kullu bani Adam khata'un, semua bani Adam itu melakukan kesalahan. Wa kullu khata'in, dan setiap orang yang melakukan kesalahan itu, mereka itu sebaik-baik orang yang melakukan kejahatan, kesalahan itu at-tawwabun, iaitu orang yang bertaubat kepada Allah. Maka menjatuh ia di dalam mengerjakan fasik. Lepas dia faham macam tu, dia hidup lama, maka dia buat jahat, dia buat fasik, buat kejahatan dia buat. Dan dia meninggalkan ibadah kepada Allah, lalu dia tinggalkan ibadah. Sebab itu kita ni bimbang, doalah banyak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau bolak-balikkan hati kami selepas kau beri hidayah kepada kami. Kerana ramai manusia yang ahli ibadat, tapi akhirnya tak jadi ibadat. Dan ada manusia yang bukan ahli ibadat, tapi akhirnya ahli ibadat. Sebab itu berkata Al-Imam Nawawi, dia di antara rahmat Allah, ramai orang yang ahli maksiat, tetapi Allah jadikan dia ahli taubat akhirnya. Dan ramai juga orang yang ahli ibadat, dikekalkan dalam ibadat. Ini rahmat Allah. Hanya kita minta, kalau kita ahli ibadat, kalau lah bukan kita rasa kita tak, kalau kita ahli ibadat, minta Allah Ta'ala kekalkan kita dalam ahli ibadat, dan mati dalam ahli ibadat, dalam redha Allah. Dan kalau kita bukan ahli ibadat, maka matikanlah kita dalam keadaan ahli ibadat. Kerana tipu daya Allah Ta'ala ni, kecuali orang yang mukhlisun sahaja, ataupun mukhlasun, orang-orang yang ikhlas, yang dibersihkan hatinya oleh Allah. Ikhlas kita. Dan ikhlas ni, jangan kita mengaku kita ikhlas, belum tentu lagi. Terserah kepada Allah Ta'ala. Seorang itu dikira ikhlas kalau akhlaknya seumpama akhlak Nabi, ibadatnya ibadat seumpama ibadat Nabi. Dan dia ini sentiasa cinta kasih kepada Nabi. Ini tanda orang yang ikhlas kepada Allah. Jadi tanda orang yang ikhlas, dia sabar musibah dia sabar, nikmat dia bersyukur, ibadat dia tetap tinggalkan. Depan orang tak, belakang orang sama saja. Orang cela, orang tak cela sama saja. Dia tidak mencari makhluk, dia hanya mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang ikhlas ini, orang yang selamat di sisi Allah Ta'ala. Lalu dia pun meninggalkan ibadat, maka binasalah ia di dalam ini, maka dia pun mati dalam keadaan tidak beribadat kepada Allah. Barang yang menjagakan kamu akan meninggalkan atas hukum di dalam kehendak kau. Lalu dikatakan orang ini mati tak sampai umur 1 tahun. Dia sangka dia mati 1 tahun. Sebab dia tengok syaitan dia. Sekali tu dia tengok iblis. Dan dia tak ahli ibadat sebenarnya. Dia termasuk abid. Abid ni orang ahli ibadat. Jadi dia sudah termasuk abid dah. Dalam keadaan abid lagi, terkena lagi tipu daya. Oh, takut kita. Kalau kita renung tiap-tiap malam, seorang nangis kita. Ibadat sembahyang kita, ibadat ya Allah. Iblis pun berjaya menggoda Nabi Adam. Anak Adam, Nabi Adam, Habil dan Qabil pun terberdaya. Nabi Nuh alaihissalam mempunyai anak isteri. Anak isteri pun tak ikut Nabi Nuh.
Maknanya walaupun Nabi Nuh ini adalah Nabi Ulul Azmi, Nabi yang kedudukannya tinggi di sisi Allah, tapi Nabi Nuh dan juga anak Nabi Nuh pun begitu juga. Nabi Ibrahim, ayah dia pun tak beriman dengan Allah. Abi Talib, bapa saudara Nabi, duduk dengan Nabi pun tak beriman dengan Allah. Budaya itu yang bersama dengan Nabi-Nabi itu, yang bersama dengan Nabi. Tidak ada jalan kecuali minta tolong dengan Allah. Bila minta tolong dengan Allah, Allah Ta'ala ni kasih kepada hamba-Nya yang memohon pertolongan kepadanya. Siapa yang dapat pertolongan Allah, dialah paling bahagia. Sebenarnya. Maka dia kata, jaga kamu atas meninggalkan atas hukum. Jaga kamu, jangan meninggalkan hukum Allah. Maknanya ibadat yang wajib tetap dibuat, yang sunat buat, yang maksiat tetap tinggal. Jangan kita kata tak apa, maksiat tak apa kita buat, ini dah langgar hukum. Tujuannya nak taubat akan datang. Di dalam kehendak kamu, dalam keinginan kita, jangan langgar hukum. Ya, kita nak sesuatu, orang nak harta banyak, iyalah harta banyak, tapi janganlah langgar hukum. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal ini nyata, haram ini nyata. Antara halal dan haram ada perkara syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ramai manusia tak tahu perkara syubhat ini. Maka kalau berlaku perkara syubhat, tinggalkanlah, lebih baik. Jangan kita nak sesuatu perkara sampai kita tak kira tipu daya. Kita bangun pagi tidur, duduk dalam tipu daya sama. Duduk dalam tipu daya iblis syaitan. Maka siapa yang selamat? Orang yang selamat, dia sedar bahawa dia ini duduk dalam bermujahadah, berjihad, berperang dalam menentang hawa nafsu. Sahabat Nabi perang dengan Nabi. Ada seorang sahabat Nabi, nama dia apa? Qarzum kalau tidak dia. Dia berperang dengan Nabi, berperang berjihad fisabilillah, berperang sama dengan Nabi. Sahabat Nabi lain puji, oh bagus sungguh lelaki ini, kerana dia telah berjihad pada jalan Allah, berperang pada jalan Allah Ta'ala. Lalu mereka menyangka sahabat ini ahli syurga. Orang yang sudah berjihad ni, yang sudah angkat senjata, bukan tak angkat senjata. Maknanya lalulah Nabi mengatakan bahawa dia ahli neraka. Dia ahli neraka kerana dia telah terkena tipu daya, kerana dia berperang tadi supaya mendapat pujian. Yang pertama dapat nama, yang kedua dapat harta ghanimah. Ini hak perang dengan Nabi, hak berperang dengan Nabi. Lalu dia kira orang yang berjihad atau pejuang ahli neraka. Dia kata waliyazubillahi min zalik. Sebab apa? Sebab tipu daya. Sebab tu kita ni dah berjihad lama dia lari, kita dah kuasa berjihad. Kau berjihad dah dia. Mana kau berjihad? Setiap hari berjihad. Berjihad mana? Ni berjihad lawan hawa nafsu. Dan kerana ulama telah sepakat menyatakan jihad yang pertama hawa nafsu dulu. Kalau kita tak jihad lawan hawa nafsu, habis kita. Maknanya sebab duduk dalam tipu daya. Dalam sembahyang itu duduk dalam tipu daya iblis lagi. Kita ni kadang dalam keadaan stop, dalam duk berzikir gitu lagi, duk berzikir gitu lagi. Maknanya maka demikianlah kita ini kena minta pertolongan daripada Allah Ta'ala agar kita selamat. Dan menyanggah berpanjang-panjangan dalam tuntutan engkau. Menyanggah apa maknanya? Maknanya duduk berlawan sama kita dalam waktu yang panjang. Berhenti tak berhenti mati je. Berhenti tak berhenti mati. Pati Imam Ghazali sebut dalam kitab, duduk dalam tipu daya. Apa saja dalam amal ibadat yang kita buat dalam tipu daya. Dan kita ni berperang ni iblis syaitan berpanjangan sampai ke mati. Walaupun hari ni kita berjaya, kita hari ni saja jadi orang soleh, belum tentu lagi esok belum tentu. Yang ada cerita kisah Bausisa
seorang wali Allah mati kafir. Kerana apa? Kerana tipu daya syaitan. Ada juga yang Bal'an, orang yang dekat dengan Allah, wali Allah, akad doa sebelum tangan turun makbul. Minta apa saja Allah Ta'ala beri, mati kafir. Duduk dalam tipu daya iblis ni, kita tak sedap. Sebab tu kita kena jaga-jaga hati dia ingat pada Allah. Kalau ada apa-apa yang kita tak tahu ini, kita rujuklah dengan orang yang lebih alim, kerana mereka tahu ini termasuk dalam tipu daya iblis. Tipu daya iblis. Maka dikatakan di sini, jaga kita. Dan kita kena ingat, kita ini menyanggah kena tolak sama, berperang dengan syaitan dalam waktu yang berpanjangan dalam tuntut ini, dalam tuntut engkau. Daya demikian itu memadalah bahawa engkau peliharakan panjang cita-cita engkau. Maka cukuplah kamu jaga kamu daripada sifat cita-cita panjang. Maknanya cukuplah kamu memelihara, jangan duk cita-cita panjang. Kita memang cita-cita panjang. Yang pertama, panjang umur. Panjang umur kita. Mari. Satu perkara yang kita rasa takut dia, apabila ingat mati. Oh, takut. Takut. Tidur malam ingat mati dah, dah jenis tidur lalu. Lawan pula, lawan. Panjang umur lagi ni, panjang umur lagi dah lawan tu. Maknanya doa pula, ya Allah tu aku mau panjang lah aku. Banyak benda kita buat. Nak buat ni sampai kita beri panjang umur pun tak selesai lah ke? Maknanya lalu dalam keadaan macam ini, jaga jangan panjang cita-cita. Apa maksud panjang cita-cita ni? Panjang cita-cita ni maknanya lupa kepada akhirat, lupa kepada kematian, lupa kepada akhirat, lupa kepada amal ibadat. Ini orang yang panjang cita-cita. Maka orang yang panjang cita-cita inginkan kepada kedudukan dunia yang lebih. Ini orang yang panjang cita-cita. Sebab itu kita ni kalau ibadat, kalau kita beribadat, ada lagi benda dunia ganggu kita, tak sesat kita. Kita akan takbir, ada lagi ingat pangkat. Kita akan takbir, ingat lagi ingat harta. Kita akan takbir, ingat lagi nak kenama. Kita akan takbir, ingat lagi nak apa-apa pujian pada orang. Maknanya lagi mana ada lagi benda-benda itu dalam hati kita, lagi itulah tak selamat lagi kita. Tidak selamat lagi. Lalu dikatakan bahawa peliharalah akan panjang cita-cita engkau. Pelihara, jangan duduk termasuk dalam orang yang jenis panjang angan-angan. Kita memang panjang angan-angan. Betul panjang angan-angan. Siapa yang nak mati esok-esok akan dengar? Bagaimana? Nak panjang lagi. Nak panjang lagi. Maka pelihara kita akan panjang angan-angan cita-cita engkau. Maka bahawasanya ia kebinasaan yang amat besar. Ialah binasa. Sebab kita nak umur panjang ni lah, tak beribadat. Kerana kita nak apa-apa ke dunia ni, kita tak beribadat. Inilah yang binasakan kita ni nombor satu, umur panjang. Tapi bagaimana kita kalau kita rasa Allah selalu nak mati pada kita? Dah fikir dah, harta benda depan mata tak rasa benda dah. Maknanya mana pun kita tak ada rasa benda, rasa sudah takut dah. Jadi kenapa kita rasa tak takut lah? Sebab kita kena lihat tipu daya ni. Dia masukkan virus kita umur panjang. Kena macam ahli ibadat tadi 100 tahun. Itu ahli iblis beritahu. Ni yang kita rasa ni. Aku mula lagi, orang lain amat lagi sakit tak mati-mati pun. Main fikir macam tu. Bila main fikir macam tu, dah pun umur panjang lah kita. Sedangkan Allah Ta'ala kata mati ni bila sampai masa, tak kira muda tua, tak kira. Kadang-kadang sehat molek-molek ada. Orang gigi melawat, yang gigi melawat tu kata sabar-sabarlah ujian Allah Ta'ala. Yang melawat tu mati dulu. Orang tu sakit, doktor kata sakit ini berat, sabar-sabarlah, panggil ahli keluarga, beritahu ahli keluarga. Wali lah, biasa tak lama mana, lebih kurang 2-3 bulan mati lah dia. Tiba-tiba dapat berita doktor tu mati. Tak tahu mana. Jadi nak beritahu sekarang ini,
perkara yang kita ni yang kena dalam kita, virus kita ni, virus yang bawa kita umur panjang dan ibadat kita tak apalah padam dah ibadat yang kita buat, ataupun ibadat yang setara kita buat lebih kurang ini pun tak kisah dah. Inilah timbul daya yang ada dalam hati kita. Dan sungguhnya telah benar orang yang berkata, benarlah orang yang berkata, takut olehmu akan tamak, jaga kamu, takutlah daripada sifat tamak. Sifat tamaknya sifat yang merasa tak cukup dengan apa yang kita ada. Itu sifat tamak. Tak cukup dengan apa yang ada. Satu. Yang kedua, rasa dengan apa yang ada dengan orang tu, kalau boleh nak dia milik. Dia saja milik. Kalau boleh segala kelebihan tu biar duduk atas dia belaka. Itu tamak. Sifat tamak. Serta cita-cita, serta angan-angan. Tamak lagi satu hak. Rasa tak cukup, kemudian angan-angan panjang pula. Maka beberapa cita-cita menarik akan dia maniyah ni kematian. Cita-cita menarik akan dia, yakni mendahulukan kali maut, mati dia. Kadang-kadang mati dalam cita-cita saja. Mati dalam keadaan cita-cita. Cita-cita nak umur panjang, jogging, mati dia jogging. Nak umur panjang tu jogging. Kita kena jaga kesihatan, makan ubat banyak-banyak, makan ubat, ambil ubat sakit. Ambil ubat sakit. Cita-cita. Masuk dalam kampung hari ni, dia beli pelembab muka. Muka dia sudah comel, dia beli pelembab, habis muka berlepas. Mana Allah, pusing kita tengok hari ni. Itu susah. Allah susah lah, yang zahir itu Allah susah lah. Kita tak comel pun, orang-orang tak comel juga kan. Allah Ta'ala tak pernah tak comel pun. Apa Allah Ta'ala tak pandang comel tak comel? Kalau Allah Ta'ala pandang comel muka susah hati kita, Allah kena. Jadi nak beritahu, ya Allah Ta'ala pandang ni iman kita, hati kita. Orang sanggup habis. Saya jumpa ada seorang tu besar. Satu hari selama saya jumpa, saya jumpa dia, kejut saya. Dia tegur saya, kenal kan? Ya lah ni, rupanya memang dia, guru dia. Tapi guru saya ni guru dia. Dia kata sekelip mata. Saya tanya sakit tak sakit? Dia buat pembedahan. Mana sekelip mata jadi kurus. Mana 2-3 bulan dahulu, Allah Masya Allah, nak jalan pun tak dia, besar dia. Tapi saya tengok, handsome pula. Maknanya jadi kurus dia. Rupanya buat pembedahan. Mudah buang lemur habis. Lemin apa nak gemuk balik ke? Habis gitu je. Kita sedar tak kita ni guru ibadat. Maknanya kita ni amal ibadat kita kurang. Tu rasa kira tu. Kira apa ni? Adalah. Maknanya maka kita duduk dalam cita-cita. Ramai mana orang duduk dalam cita-cita? Macam ada seorang dulu kita hidup susah, kemudian berniaga. Bila berniaga, Allah Ta'ala beri rezeki pada dia. Masih hidup susah, mari mau belajar. Lepas tu berniaga. Lepas tu berniaga kurang belajar, kurang tu. Kemudian Allah Ta'ala beri maju. Kau maju. Bila maju kedap kau Bila kau sibuk. Semayang kau tinggal. Tak sibuk, tinggal semayang. Mayang boleh tinggal. Tapi Masya Allah, Allah Ta'ala beri rumah besar. Kedai besar satu, rumah besar satu. Rumah besar dah duduk orang sibuk tempat kerja je, dah tidur mana. Maknanya ada seorang tu dia beritahu saya, Ustaz, Alhamdulillah saya pukul 3 bangun dah, Ustaz. Allah, malu saya. Saya pukul tidur tu sahih tengok tidur. Pukul 3 bangun sama, Ustaz. Ayah Tuhan bagi pukul 3 kejut. Paling lewat kopak, Allah, nak rebah saya tengok. Bagusnya boleh bangun awal. Dia kata, dah boleh tak kalau kita bangun lewat dodang sayur kita. Dodang sayur, Masya Allah. Bangun pukul 3 pagi murah kan sayur. Lega dia. Saya ingat pukul 3 kopak tu mayat tahajud apa-apa.
Dia cerita ke saya, Ustaz, roti kopak tu paling lewat. Kau 3 keju. Kau 3 keju. Tu saya tanya, petua apa yang boleh sangat ni? Kita ni tak boleh kau 3 kopak. Dia tanya-tanya punya, takut rodang sayu. Aduh, hebat. Lalu orang ini maju, Allah Ta'ala maju dia. Bila Allah Ta'ala maju pada dia, majulah. Dia dapat rumah besar, kenderaan 3-4 buah. Maknanya makin kacau dia buat kerja, makin banyak. Siapa mereka harta dia sangat banyak, meninggal dia, tinggal habis. Boleh ke mana? Mana kedai dia, orang lain ambil alih? Mana kedai dia, anak-anak dia? Mana rumah dia? Isteri kahwin lain. Habis cerita. Saya tak tahu isteri kahwin lain tu, saya kira tu. Tapi nak beritahu bahawa maknanya kadang-kadang yang kita duduk kejut, kita mati dalam cita-cita. Yang tu kita bimbang. Lepas tu jaga. Bila kita banyak orang itu duduk dalam cita-cita dia tamak. Dia tamak. Bila dia tamak, dia nak meneni. Lepas tu bila nak meneni, lagi tu angan-angan dia. Satu hari nak juga. Dia pun kerja lah sungguh-sungguh. Bila dia kerja sungguh-sungguh, ketika itulah Allah Ta'ala tarik dia. Itu yang kita takut. Mati dalam keadaan sempat beribadat, ataupun mati dalam keadaan kejar cita-cita. Kalau kejar cita-cita nak jadi orang yang dekat dengan Allah, itu boleh tahan. Nak jadi orang yang bertakwa tapi bimbang takut mati dalam keadaan ini. Maka jagalah tipu daya, dan ketahuilah kita ni hendaklah sentiasa berjihad sama tiap hari. Jaga, bangun tidur ingat 2. Iblis syaitan. Bukan ingat iblis syaitan tu kawan ikan. Bangun tidur ingat Allah, jaga tipu daya iblis syaitan. Tipu dia. Setiap pekerjaan jaga tipu daya iblis syaitan. Bahkan dalam ibadat pun kita jaga, kita duduk dalam tipu daya iblis syaitan. Kalau kita sedar sama, insya-Allah Allah Ta'ala akan tolong kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa kami, dosa guru kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli waris kami, ahli keluarga kami, jiran tetangga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada tipu daya syaitan dan juga nafsu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kesihatan kepada kami agar kami dapat melakukan amal ibadat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah orang yang hadir dalam majlis ilmu ini orang yang dipelihara oleh-Mu daripada tipu daya nafsu dan juga syaitan. Kumpulkanlah kami, ya Allah, di kalangan hamba-Mu yang saleh, dan terdiri daripada Nabi-Mu, siddiqin, syuhada dan juga salihin. Dan berkatlah ahli-ahli keluarga kami, ya Allah. Dan selesaikanlah segala masalah kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang datang dalam keadaan membawa dosa, keluar daripada majlis ilmu ini balik dalam keadaan membawa pahala dan juga keampunan daripada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tulislah nama kami di kalangan hamba-Mu yang saleh, dan selamatkanlah kami, ya Allah, semasa kami hidup di atas muka dunia daripada tipu daya yang melalaikan kami, yang menjauhkan kami daripada-Mu. Dan sejadikanlah kami orang yang sentiasa mendapat peliharaan daripada-Mu, dan matikanlah kami di atas kalimah la ilaha illallah. Selamatkanlah kami daripada azab kubur, selamatkanlah kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Dan jadikanlah kami orang yang mendapat keampunan, dan masukkanlah kami dalam syurga-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.